Baik, kembali dalam cerita. Ini kita nak bercakap pula berkaitan dengan TVET, yang mana penyertaan pelajar dalam program pendidikan teknikal dan juga latihan vokasional TVET terbuka tanpa mengira jantina, kaum serta latar belakang akademik. Dan semalam sebenarnya Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan juga College Community JPPKK Zainab Ahmad ada menyebut bahawa program bukan sahaja terhad kepada pelajar lelaki, malah turut menggalakkan penglibatan pelajar perempuan. Dan katanya keterbukaan itu juga selari dengan hasrat Kementerian Pengajian Tinggi KPT. Dan dalam masa yang sama, pastinya TVET ini sangat penting terutamanya untuk melihat kepada kelangsungan dan juga tenaga pekerja mahir untuk memastikan keadaan dan juga situasi ekonomi negara berada dalam keadaan baik, mengisi kelompongan-kelompongan yang mungkin tidak terisi sebelum ini. Jadi adalah penting program TVET ini diperkasakan dan juga diperluaskan. Jadi Muhammad Aiman Hakim, Wakil Esok Awani Johor, ada bersama-sama untuk liputan semalam. Kalau Aiman boleh ceritakan berkaitan dengan program TVET dan juga yang berkaitan dengan Politeknik ini, silakan Aiman. Baik, terima kasih Ehsan. Jadi sejak kebelakangan ini memang hangat kita memperdengarkan mengenai program pendidikan dan latihan teknik serta vokasional ataupun TVET ini sering saja diperkatakan sama ada di corong radio maupun di TV, dan kita di Esok Awani sendiri pun sentiasa membawakan perkembangan mengenai TVET ini dari hari ke hari. Dan apa yang menariknya ya Ehsan, semalam sempat saya mengikuti program kejohanan ke-15 FIRA Malaysia Cup 2022 yang berlangsung di Politeknik Ibrahim Sultan di Pasir Gudang, yang mana program itu turut dihadiri oleh Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community JPPKK Zainab Ahmad, di mana menerusi sidang beliau, beliau memaklumkan kepada saya bahawa graduan daripada program TVET ini merupakan sandaran di masa hadapan negara. Dan ini kerana TVET merupakan laluan ataupun mungkin salah satu program yang boleh mendedahkan pelajar-pelajar khususnya daripada lepasan SPM ataupun sijil maupun diploma serta ijazah sekalipun. Program sebeginilah yang mendedahkan pelajar-pelajar seumpama untuk terus bergiat dalam industri. Khususnya pada ketika ini kita tahu negara sedang menuju ke era industri revolusi yang keempat, di mana ekonomi sudah kembali pulih, dan begitu juga dengan perindustrian tempatan yang kembali rancak. Dan TVET inilah yang mendedahkan para pelajar untuk di mana saya boleh katakan memberikan mereka hands-on ataupun pengalaman terus bagaimana industri perindustrian ataupun sektor-sektor ekonomi di Malaysia ini berfungsi. Dan apa yang saya ingin katakan di sini, terdahulu kerajaan menerusi Kementerian Pengajian Tinggi KPT juga dah mensasarkan sebanyak 55% graduan untuk sambung belajar dalam bidang TVET ini. Dan kalau diikutkan Zainab Ahmad dalam sidang media semalam menyatakan kepada saya bahawa ketika ini menerusi usaha giat daripada seluruh pihak dalam mempromosikan TVET, kita dah dapat 30 hingga 40% graduan yang dilahirkan daripada sama ada SDPM, SPM, diploma, even ijazah sekalipun dah masuk ke dalam program TVET. Dan kalau kita anggarkan dari semasa ke semasa, mungkin sasaran 55% graduan itu mungkin dapat dicapai dalam masa yang terdekat. Sebab dah sekarang pun kalau kita ikutkan dah 30 hingga 40% pelajar masuk TVET. Dan kalau kita ikutkan menerusi program-program yang dijalankan oleh kementerian, mungkin akan lebih lagi peratus untuk graduan ini masuk TVET. Selain daripada kita bercakap TVET, saya tengok lebat hujan dekat luar. Aiman dekat dalam kereta, kat luar tu lebat hujan di Johor Bahru ketika ini. Tetapi selain daripada itu, Aiman, program TVET bagaimana dengan penyertaan dan juga keterbukaan pelajar-pelajar sebenarnya untuk menyertai TVET? Mungkin ada yang menyatakan bahawa kalau
kalau tak dapat universiti so kena masuk TVET, sedangkan pemikiran begitu seharusnya perlu dielakkan bahawa kepentingan TVET ini sangat besar. Tetapi menerusi program semalam mungkin ada yang dikatakan oleh mereka di sana ataupun Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan juga College Community JPPKK ini, bagaimana dengan sambutan, keterbukaan dan juga penerimaan pelajar-pelajar lepasan SPM ataupun lepasan sekolah ini, Aiman? Baik, terima kasih Ihsan. Ya, memang betul ketika ini hujan lebat. Tadi saya standby di luar tapi hujan, jadi saya masuk ke dalam kereta pula. Okey, kita bercerita mengenai semalam lah kita mendapat respon daripada Zainab Ahmad sendiri yang memaklumkan mengenai sambutan pelajar-pelajar terhadap TVET ini pada ketika ini sememangnya memberangsangkan. Apatah lagi pelajar-pelajar mula sedar bahawa kepentingan mereka untuk menyumbang sesuatu terhadap industri khususnya, dan mana saya mendapat lihat bahawa ada juga, walau bagaimanapun ada juga bilangan kecil yang beranggapan bahawa TVET ini mungkin program-program yang dikatakan mungkin program tersiksa untuk pelajar-pelajar yang tidak mahir dalam bidang teori dan sebagainya. Mungkin mereka perlu meneruskan dalam bidang kemahiran, jadi mereka terpaksa memilih TVET. Tapi ini bukanlah sesuatu isu yang patut dibimbangkan oleh semua masyarakat sekalipun. Malah program ini terbuka kepada pelajar-pelajar ijazah bagi sesiapa yang minat dalam bidang industri, maka mereka boleh join ataupun memasuki bidang sebegini. Dan apa yang saya ingin tekankan bahawa di sini Zainab Ahmad sendiri memaklumkan kepada saya bahawa program ini bukan sahaja terbuka kepada lelaki, yang mana mungkin ramai ingat bahawa program-program ini susah, berat, kotor dan sebagainya. Tetapi walau bagaimanapun, setelah saya melihat program semalam adalah program FIRA Malaysia Cup, iaitu pertandingan robotik, bocor robotik, yang mana saya fahamkan robotik juga merupakan salah satu sektor yang ditekankan dalam IR4 ataupun TVET ini, yang mana banyak juga penyertaan wanita. Seperti saya melihat bahawa program TVET ini ataupun program yang berbentuk kemahiran ini bukan sahaja terhad kepada lelaki, malah wanita juga join semalam untuk program robotik. Semalam saya dapat lihat ada juga sumbangan-sumbangan daripada kaum wanita yang mencipta robot sendiri, dan ada juga, boleh saya katakan mungkin dalam 40% lah wakil daripada kaum wanita ini memenangi pertandingan ini. Jadi saya melihat bahawa program TVET dan yang menekankan kepada robotik serta teknologi ini bukan saja boleh disertai lelaki, malah wanita yang mana saja minat kemahiran ini boleh join. Jadi itu yang patut kita fahamkan, Ehsan. Aiman, kalau berdasarkan daripada program yang dianjurkan dan juga pertandingan melibatkan Politeknik dan juga College Community semalam, apa cerita dan juga bagaimana dengan peluang dan juga sambutan daripada pelajar-pelajar ini apabila cakap berkaitan dengan robotik dan sebagainya? Keterujaan itu pasti ada. Kalau boleh digambarkan sedikit kemeriahannya? Oh, Ehsan, memang seronok semalam saya melihat pelajar-pelajar ini. Ada yang bila menang terjerit dan sebagainya. Mungkin saya boleh bayangkan sebeginilah industri seperti ketika ini kita sedang menyelaraskan diri dalam perkembangan teknologi. Begitu juga dengan tercipta-terciptanya juga teknologi seperti drone ataupun robotik, yang mana perkara-perkara ini merupakan minat golongan-golongan baru di Malaysia. Khususnya kita dapat lihat ada di kalangan mereka yang mula mendalami teknologi drone, tapi ada juga yang meminat kepada arah robotik. Jadi dua industri ini juga ditawarkan dalam TVET. Maka sesiapa sahaja yang minat industri seperti robotik ataupun kapal dan sebagainya, aerodinamik misalnya, mereka boleh menyertai robotik. Dan saya lihat semalam dalam program robotik, pertandingan robotik khususnya semalam, saya dapat lihat bahawa penyertaan lelaki, sama ada lelaki ataupun perempuan, sama sahaja ramainya. Dan ada di kalangan mereka juga kebanyakannya dalam segi pengatur caraan robot tu kebanyakannya dimonopoli oleh kaum wanita. Tetapi dari segi drone sebagainya itu kebanyakannya lelaki. Jadi kita ada balance di situ. Ya. Kalau tidak menjadi seorang wartawan lah untuk Aiman, kalau tak keluar cari berita, dapatkan gambar yang menarik dan sebagainya, bidang kemahiran apa yang rasanya seorang Aiman Hakim ini akan ceburi dan juga sertai? Oh, terima kasih Ustaz sebab bersudi bertanya. Saya sendiri kalau saya merasakan saya tak mengambil bidang kewartawan ini,
mungkin saya akan mendedikasikan diri terhadap bidang robotik ni sebab saya melihat ianya sebagai satu cara untuk kita explore diri kita ke arah lebih terhadap teknologi. Sebab kita tahu teknologi ini menyumbang terhadap banyak perkara ekonomi, sosial dan sosial sekalipun. Kita tahu teknologi ini banyak main peranan. Seperti ketika ini kita tahu drone dan saya sendiri pun meminati drone apabila saya melihat bahawa ada seorang kameraman saya, dia juga mempunyai drone. Jadi saya minat ke arah itu. Jadi mungkin kalau tidak ke arah wartawan, saya mungkin ke arah teknologi drone, insyaAllah. Dia cukup menarik juga bila Aiman cerita berkaitan ni. Kalau kita nak cerita pasal robotik dan sebagainya, kadang-kadang sekarang dekat Kuala Lumpur ataupun dekat mana-mana bandar-bandar besar, kedai-kedai mamak pun dah ada robot datang hantar air, hantar makanan dan sebagainya, kan? Dan juga Aiman, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian dan juga cerita itu tadi, terutamanya apabila kita bercakap berkaitan dengan TVET dan sebagainya. Walaupun Aiman hujan lebat sekarang ini, duduk dalam kereta, dia juga satu bentuk pemikiran kemahiran yang lain apabila perlu juga bersiaran tapi berada dalam kereta. Terima kasih Aiman. Itu antara perkongsian saya bersama-sama dengan anda. Tadi kita bercakap berkaitan dengan peranan wanita, lepas tu kita bercakap berkaitan dengan peranan TVET dan sebagainya. Ini adalah antara lonjakan baharu untuk kita perhatikan dan juga kita lihat, bukan saja untuk generasi hari ini tetapi untuk generasi akan datang. Bagaimana ia perlu diperkasakan, dipertingkatkan untuk memastikan bahawa kelangsungan dan juga nilai kita menjadi seorang rakyat Malaysia. Saya Sanahaya, sekian dulu untuk cerita. Assalamualaikum dan jumpa lagi.